La ilaha. La ilaha illallah. Jadi la ada 5, iaitu daripada wujud kedai baka walaupun lil hawadith qiyamu ta'ala binafsi. Kemudian dalam ilaha tu ada iaitu sama bahasa kalam sami'an basiran mutakalliman. Dan masuk pula yang harus itu 2, iaitu gawa dia tiada mengambil faedah Allah Ta'ala kepada perbuatan atau hukumnya. Tadi hak dia buat tu tak ada faedah ke dia, hak kita buat pun tak ada faedah ke dia. Dan kita kalau kita tak buat pun tak menjatuh ke dia, tidak ilmuh ke dia, tidak mengewek ke dia, tak lupa sama bagi dia. Ya. Dan kedua, tiada wajib Allah Ta'ala menjadikan sekalian alam ini atau meninggalkan dia. Tuhan dia buat alam ni harus saja. Dia nak buat apa boleh, dia tak boleh buat apa boleh. Tapi dia buat. Apa dia buat tu? Untuk menyatakan segah. Yang pertamanya bahasa sebut. Hak nyata, sebut saja. Apa dia? Sifat nafsiyah dan manawiyah. Sifat nafsiyah ni sifat wujud Tuhan tu. Sifat manawiyah ada 7 lah. Hayyan, aliman, qadiran, muridan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi ada manawiyah ada 7. Dan kedua bangsa Adam. Sifat Tuhan tetapi nak kelih di diri Tuhan tu tak ada. Cuma kita faham saja. Apa dia sifat hak tidak berdiri di diri Tuhan tu, tetapi merupakan kita faham dari segi ilmu saja. Iaitu sifat salbiyah. Nama salbiyah ataupun sifat bahasa nafi. Apa-apa dia panggil nafi sebab nak menolak barang yang tidak patut pada diri Tuhan. Sebab hal inilah kebanyakan kita punah kerana kita duk bahasa duk suka Tuhan tu kita duk suka sebagaimana sifat salbiyah. Iaitu sifat salbiyah tu ada 5 dah. Mana? Sifat salbiyah tu ialah akidah baka muhal batu ta'ala al-hadith qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyah. Habis. Adapun sifat iftikar itu, sifat iftikar ialah sifat di mana semua makhluk ni tak boleh tinggal Tuhan, berkehendak pada Tuhan. Lagu-lagu mana begitu nak pada dia atas beberapa sebab. Dari sifat iftikar itu 9. 9 ada sifat yang wajib, lawan ada tu 9 yang mustahil. Sifat yang wajib tu apa dia? Hayat, ilmu, kudrat, iradat, hayyan, aliman, qadiran, dan muridan, dan wahdaniyah. Bismillah. Hayat artinya hidup, ilmu artinya tahu, kudrat artinya kuasa, iradat artinya berkehendak, hayyan berarti yang hidup, aliman berarti yang mengetahui, qadiran arti yang berkuasa, muridan yang berkehendak, wahdaniyah esa Allah Ta'ala. Dan ada pun yang jaiz dalam sifat iftikar ni ada 2 saja. Satunya baharu alam ini. Lawannya
Qadim. Dan mustahil qadim. Alam ni hanya ulah baru. Kedua, segala kainat tiada memberi bekas. Semua makhluk ni buat gapo-gapo apa tak boleh jadi. Hak jadi itu adalah menunjukkan kerjaan Tuhan. Kehendak Tuhan. Yang lah kata. Jadi tidak memberi bekas dengan sendirinya, makna tidak gantung dengan Tuhan tak. Lawannya memberi bekas dengan sendirinya. Memberi bekas maknanya kita buat bila ayah jadi go tu yang jadi go ni. Nah, jadi mustahil. Dia kata itu saya kita ni mustahil kita buat go tu jadi tu kerana kita. Ya jadi tu kerana kehendak Allah. Buatlah gapo-gapo. Kita nak pergi kedai sampai kedai kehendak Allah. Tetapi oleh kerana banyak perkara hak kita nak tu jadi segera. Dia panggil ta'alluq kubah. Jadi sebab tu kita tak sedar kita ingat kita. Sebab tu pergi segera. Kita rasa nak tu boleh jadi lalu. Kita nak pergi kedai ambil kata pergi lalu. Boleh. Jadi kita tak rasa kita dah lah. Dah hak ni lah dibangsakan dengan usaha ikhtiar. Sebab seolah-olah nyata di kehendak kita. Jadi dibangsakan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, dia kata itulah yang dikatakan sebab musabab dan dikatakan benar tu usaha ikhtiar. Nah. Soal sifat iftikar itu atas berapa bahasa? Jawab. Atas 3 bahasa. Satunya bangsa wujudi. Satunya bangsa ada. Nampak. Mata hati kita nampak. Mana sifat tu? Iaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani tu kita nyata nampak. Kedua, bangsa subutiyah. Bangsa subutiyah saja, sebut saja. Kita sebut saja sifat tu, kita faham saja. Seperti sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah, iaitu ada 7 telah. Hayyan, aiman, qadiran, muridan, sami'an, basiran, mutakalliman. Dan yang ketiganya, dia kata Adam. Apa makna Adam? Iaitu sifat salbiyah. Maka sekaliannya terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Jadi sifat 20 ni ulama kita dia ambil daripada hadis-hadis, ambil daripada pahal-pahal Quran. Dia kata dalam kalimah la ilaha illallah tu maknanya terkandung sifat 20 duk situ. Kau sebut tadi lah. Dalam la tu bila wajib saja, dalam la tu ada 5 ilaha tak ada nek, illa dapat Allah tak ada 5. Jadi jumlah semuanya 20. Lagi. Orang tanya, adakah sifat Tuhan ni 20 je? Dak, sifat Tuhan ni tak terbilang banyaknya. Tetapi dengan 20 ni, yang kata di ulama kita Hasan Asy'ari dan Mansur Al-Maturidi, memadalah untuk kita tahu benda tu, untuk kita tidak syirik kepada Allah. Kalau tak ada sifat 20 ni syirik selalu dia kata. Tu. Apa makna syirik? Syirik ni maknanya menduakan Tuhan. Tuhan so kita jadi Tuhan juga. Dua-dua jadi. Jadi apa kita kata kita jadi Tuhan? Sebab kita ambil sifat Tuhan, kita mengaku hak kita. Ramai ni kudrat lah.
Kita kata kudrat Tuhan beri kat aku. Kita kata kudrat Tuhan beri kat aku. Kalau dia beri, jadi hak kita. Atas dua kita kena bahas. Kalau Tuhan beri, jadi hak kita, tak ada lah di Tuhan tu. Yang kedua, kalau dia Tuhan beri, kuranglah di Tuhan tu. Jadi maha suci Tuhan kita ni bersifat dengan kekurangan. Walaupun sikit. Tapi orang apa nama ni? Orang apa nama ni? Terkeluar daripada sunnah wal jamaah ni, dia kata lagu mana? Dia kata, Tuhan ni dengan kita ni dia boleh beri. Dia boleh buat kudrat lain, boleh beri kita, dia kata. Dia buat satu kudrat, boleh beri kita. Ingat, kudrat ni sifat qadim. Sifat qadim ni sifat yang azali lagi. Macam mana sifat ni dia boleh beri kita hak baru ni? Sudah kita baru. Baru ni maknanya mula tak ada. La ni ada. Itu makna baru. Jadi kalau hak qadim boleh beri, bila dia beri? Kita baru jadi. Atau setengah ulama kata dia beri ketika dia menjadikan ruh kita dalam perut ibu. Dia kata, setengah ulama kata. Tetapi ulama Hasan Asy'ari dengan Mansur Maturidi dia kata mustahil. Mustahil Tuhan ni boleh beri kudrat dia kepada kita. Cuma kudrat dia tu nyata kepada kita, bukan beri. Ada orang mengajar dia kata Tuhan tidak beri tetapi Tuhan anugerah. Anugerah kepada kita. Kita kena faham. Kalau anugerah supaya raja lah dia beri anugerah datuk kita. Siapa bila-bila masuk ke nak tarik dia boleh tarik. Suatu orang orang tarekat dia menggunakan anugerah. Nak kata dia orang tasawuf guna anugerah salah juga, jadi syirik juga. Sebab apabila Tuhan anugerah kita jadi pakak kita. Jadi pakak kita dah lah. Sedangkan pakak kita ni tinggi rendahnya Tuhan yang menilai. Bukan pakak atau menilai dah. Lah gitu. Jadi mengikut orang tasawuf tak boleh kata anugerah, kena kata nyata. Muzhah. Sebab tu dalam kitab-kitab macam dalam kitab Faridatul Faraid dia kata sifat Tuhan itu muzhah di kita. Muzhah ni makna nyata, zahir. Zahir di kita. Zahir ni dia tidak duduk lah. Dia tak duduk kita. Kudrat ada. Cuma kalau Tuhan nyata, nyatalah kudrat dia. Tetapi kita bagi orang hakikat kena nampak bahawa kudrat tu kudrat Tuhan. Hanya nyata di kita. Apa? Nak suruh kita ni nyata dia. Lagu tu je lah. Boleh kata lebih kurang. Cara-cara bodoh tu. Nak cara cerdik kena cari guru hebat-hebat. Dia kata terkandung dalam kalimah la ilaha illallah tu, maka jadilah jumlahnya itu 48. Kemudian daripada itu wallahu a'lam.